Ku mohon kau yang indah padamu untuk ku tatap penawar rasaku kekal aku di situ harungi cinta. Dan aku tinggi sangat lagunya. Tinggi ya. Ini lagu ni memang tinggi. Tak boleh lah Ezad dia boleh buat Nanti akan datang sebenarnya saya akan ceritakan macam mana kita dapat lagu Bunga. Tapi akan datang kita cerita. Hari menarik, ni menarik. kita maknanya masih dalam mood raya. Mood raya. Raya kan sebulan katanya. Betul. Tapi sebab tu kita main lagu Bunga ni. Pasal baru publish tu lah dengan Intim tu. Dengan Intim tu. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton dan yang bagi good comment semua. Ya, betul. Tapi itulah kan, dia collaboration kan. Kolaborasi. Saya bayangkan kalau dia ada part harmoni yang banyak kan. Betul. Tapi rupanya di ujung-ujung je yang ada kan. Kalau ada dari awal tu harmoni macam nasyid kan. Baru terus sikit. Diorang cakap pun tak nak kelihatan macam nasyid sangat. Nampak, dia memang macam semi-semi kan. Memang dia punya modul. Jadi dia punya plan dia macam tu. Jadi terlebih dulu kita ucap dulu. Silakan. Terlebih dahulu kita ucapkan selamat datang, selamat menonton ke Musrat Channel episod ke-14 ya. Kita masih dalam mood raya seminggu selepas berhari raya. Yes. Jadinya hari tu raya di mana tu? Raya hari tu biasalah balik JB, kampung halaman. Selepas 3 tahun tak balik. Allah, 3 tahun. Itu pun tak sempat swing habis lah kan. Ada bahagian-bahagian yang tak dapat jumpa macam kawan-kawan sekolah kan. Kawan-kawan masa kawan drama kampung tu jumpa? Tak sempat jumpa. Kawan-kawan start kerja kilang. Saya pernah kerja kilang juga dulu. Pernah? Kilang apa tu? Untuk zaman lepas SPM. Kilang bateri kan? Bukan? Kilang buat kuih lah. Kenyang lah. Tak adalah kuih bulan masa tu saya Allah. kerja. Saya kerja kat Johor Jaya masa tu. Lepas SPM, maknanya hari ni habis SPM, besok pergi interview kilang tu, terus dia suruh kerja. Halal lah. Part time kuih bulan tu dia halal lah. Dan sebab saya pun yang jaga mesin yang buat tepung tu semua. Pakai mesin. Kuih bulan dan kuih bakul masa tu. Kuih bakul ni macam dodol lah. Macam dodol kan. Dia ada daun pisang kan. Masa tu kena set daun pisang dia. Beberapa bahagian lah saya dah jadi operator masa tu kan. Adalah dalam 6 bulan masa tu. Sebelum dapat offer masuk Form 6 pula kan. Tu saya berhenti sambung belajar. Kita tanya juga tu. Tak pernah cerita dalam penulisan ke apa, tak pernah? Belum cerita. Belum sampai. Maknanya ini yang okay. dapat kisah utama. Maknanya zaman tu lepas SPM, lepas tu kawan saya satu kampung masa tu nama dia Jamaluddin Rohani. Jamal. Dia terus datang naik motor. So, kau nak kerja tak? Kerja. Boleh lah. Tu kan terus mandi. Terus pergi naik motor masa tu. Berdua dengan dia. Pergi interview, ingatkan interview hari ni balik tak ada. Lepas interview terus masuk kerja. Tu berapa hari selepas SPM tu? Satu hari. Mana hari ni habis SPM, besoknya terus kerja. Tak rehat langsung? Tak rehat langsung. Mana SPM habis last tu hari Khamis, hari Jumaat tu dah kerja. Semangat nak cari duit macam tak ada fikir, macam terfikir okey juga, try lah kerja kan. Masa tu try kerja. Sehari lepas SPM terus masuk kerja part time kilang buat kuih bakul dan kuih bulan. Kilang besar ke kecil? Kilang tu macam IKS sederhana ke? besar. Kilang kata owner dia. Bukan belakang rumah Kata dia owner dia orang Singapura. Kan? Kilang yang betul kilang. Bukan memang belakang rumah dia berjadikan kilang. Kilang tu haram dekat Taman Johor Jaya. Taman Johor Jaya okay. masa tu tahun 89 sorry. 89 tu. Otai tu. 89 saya kerja. Masa tu kerja sebulan dapat gaji dalam RM300. Itu pun dah rasa banyak sangat. Banyak Buat apa tu? Dapat gaji beli buah tembikai. Zaman tu tembikai sekilo 20 sen. Saya ingat lagi. Sekilo 20 sen beli tembikai punya besar balik. Lepas tu beli roti canai kan. Balik.
Dan lepas tu beli kasut pertama, kasut John Bird. Oh, kasut dibeli di mana? Dekat Komta JB masa tu. Komta. Port Rock tu. Port Rock. Situ ke jammingnya tu dulu? Pernah lah jamming dekat Bisound Studio pernah. Lepas tu ada lagi satu studio tu nama dia Goldies pernah. Masa tu Ghost Bisound tu kat situ? Bisound kat tingkat 3, Goldies tingkat 2 macam tu. Okey. Jadi ada lah beberapa tempat jamming selain dekat Kampung Melayu Majidi kan. Ada studio tu. Situlah tempat mula-mula main muzik apa semua kan. Tapi masa dah saya kerja tu tak adalah pergi jamming sangat dah masa tu. Kan asyik layan kerja. Masa tu lah saya kenal dengan kawan-kawan daripada Feldaulu Tebrau. Bila sama-sama kerja dekat kilang buat kuih tu kan. Dekat situ saya kenal lah dengan member saya daripada Feldaulu Tebrau macam Ahmad Raya, Effendi, I, Salim kan macam tu lah. Jadi ramai yang beberapa kawan dekat situ. Tu yang jadi kita, padahal kampung saya dengan Feldaulu Tebrau tu sebelah aje kan. Jadi dekat situ bila masuk kerja kilang buat kuih tu, kuih Cina tu kan, kuih bulan dengan kuih bakul tu, dekat situ kenal member Feldaulu Tebrau. Jadi kita orang pun akrab. Jadi member lepak kalau ada time hujung minggu kan. Masa tu. Masa tu belum ada motor dia. Abang belum beli motor? Dah ada dah. Tapi bila saya kerja tu, saya berganti motor dengan member satu kampung saya tu kan, yang si Jamaluddin Rohani tu kan. Dia kawan saya tu, dia kuat kerja tu. Ada dalam FB? Dia dalam FB ada rasanya dia. Tapi dia tak aktif sangat lah. Okey. Macam mana kita flashback cerita ni, dia tak ceritakan hari tu. Cerita ni tak ada. Saya sebab saya kerja tu macam sementara lah, 6 bulan macam tu kan. Tapi bertahan 6 bulan? 6 bulan. Nak tunggu result SPM. Lepas tu saya ambil form 6. Dekat situ. Tapi masa dah form 6, masa tu baru sambung pula jamming masa Alung sekolah kat JB kan. Tu saya cerita. Saya teman Kalung. Itu sambungan dia lah. Ini insert lah bahagian yang saya sebelum tu buat apa sebenarnya. Lepas tingkatan 5. Dekat sana lah. Itu kisah yang sedikit tersembunyi sikit. Tapi boleh dikongsikan. Tapi raya kat situ itu macam meriah ke? Ramai tak ada ke? Saya banyak pergi rumah adik-beradik lah semua. Pusing habis lah rumah adik-beradik saya. Tapi abang saya yang sulung tu saya tak dapat pergi hari tu. Yang lain tu dapatlah jumpa kan. Adik-beradik yang bahagian JB, yang abang saya yang sulung tu, Bapak Alung tu saya tak dapat jumpa tu. Rindu kat dia. Tu yang jadi macam bila lagi nak balik JB ni kan. Bapak Alung ni dekat mana? Bapak Alung ni dekat sebelah Mersing. Jauh jauh sikit lah. Yang adik-beradik lain ni banyak dekat Johor Bahru bahagian tengah, dekat jalan antara Keluang JB tu. Lepas tu yang lain-lain banyak dekat Johor Bahru. Jadi pusing sana. Meriah nampak. Ya, seronok. Balik JB, best. Seronok. Berapa jam tu? Kalau ikut 4-5 jam dah sampai. Tapi hari tu saya kena jam lah. Saya gerak belah malam kan. Saya sangkut dekat antara Pagoh nak pergi Air Hitam tu 55 km kata Waze kan. Tapi saya habiskan 55 km tu lebih kurang daripada pukul 12 sampai 4 pagi. Ada lori melintang katanya. Aduh. Itulah dia dugaan balik kampung. Begitulah kemeriahan beraya di JB Tapi yalah raya sebulan berpuasa, lepas tu raya. Nampak macam beberapa hari je ni. Berapa hari je nampak macam naik sikit body Inilah bila raya ni kan. Saya makanan lain semua saya tak kisah. Kalau setakat macam lemang ke apa kan. Tapi kalau nasi impit, ketupat, tak boleh tolak. Kuah kacang ke rendang ke apa, dia jalan. Memang favourite lah. Favourite. Mesti nasi impit dengan ketupat ni. Kalau nampak nasi je tak kisah. Tapi kalau nampak nasi impit, ketupat ni macam selagi ada nak bersihkan. Bersihkan nak bersihkan. Itu namanya eat clean. Eat clean. Eat sampai clean. Kan.
Tapi yalah naik badan, tapi Ujang dekat luar ni untuk makluman semua Kalau dengar bunyi tuk 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 dalam video kita kali ni, nanya anak dia tengah main drum tu. Ujang tak naik pun berat badan, macam tu makin kurus sudah tengok tadi. Mungkin pasal pemain drum kot. Dia orang cakap pemain drum ni dia bakar kalori banyak. Tangan kaki semua jalan kan. Walaupun dia duduk, tangan kaki jalan. Dia macam hari tu ada Kementerian Kesihatan ke dah dia keluarkan dekat Facebook kan. Bermain drum boleh menghilangkan 600 kalori satu sesi. Satu sesi. Mungkin sebab itu tu. Main drum tu, kalau yang main drum angin tu, air drum tu. Itu yang tangan ayun-ayun tu kan. Lagu AC/DC. AC/DC saya rasa itu bukan bakar kalori je, siap katanya akan menyebarkan risalah dakwah. Tu kita mau. Selain bakar kalori, menyebarkan risalah dakwah. Serampang dua mata. Bukan senang, jarang orang boleh buat. Sempoi. Mana kalau setakat Ujang tu kalah dia. Dia ni mungkin lagi membakar kalori dan betul. Jadinya sukan yang baik lah. Sukan. Kira olahraga sukan juga. Apalah. Ayolah aktiviti yang baik lah. Saya pun baru terasa nak main drum lepas ni kan. Drum angin. Drum angin Tinggi martabat tu. Tinggi martabat. Jadi hampa ni sempoi Jangan kalau tengok orang main drum angin tu, jangan fikir yang bukan-bukan. Dia tu sebar risalah dan bersukan sebenarnya. Okey, dengar ada satu bahagian lagu ni Ni lagu ni sebenarnya lagu Panggilan Pulau. Lagu ni terdapat dekat track pertama album Anugerah, album Exist yang kedua. Lagu ni sebenarnya dia punya progression chord saya dengan Ujang yang buat, tapi melody tu 100% Ujang yang buat. Jadi kalau korang nak tahu macam mana melody yang bagaimana yang Ujang hasilkan secara originalnya, lagu Panggilan Pulau tu. Itu dia punya melodi yang keluar dari dia. Ujang berbakat juga cipta lagu rupanya. Dekat album tu dia ada buat dua melodi yang memang hasil daripada dia lah. Itu lagu Mendekati Nirwana dengan Panggilan Pulau. Sedap tu Nirwana tu. Sedap. Sebab dia ada Arabic sikit kan. Sebab Ujang ni dulu kan dia left-handed. Pengaruh kuat left-handed dia. Kuat left-handed. So jadi dia mesti ada macam Timur Tengah punya progression macam tu kan. So jadi dekat situ Ujang buat melodi lepas kita orang record dia punya progression chord, dia punya lagu tu macam mana, dia punya drum grip dia semua. Lepas tu Ujang bawa balik kaset, zaman tu kaset lah kan, bila kita rakam dekat kaset Ujang bawa balik, lepas tu esoknya dia datang melodi dah siap kata dia. So dia ham melodi tu, jadi kita dah nampak bagi pula dekat penulis lirik untuk lagu Panggilan Pulau, Cikgu LY. Cikgu LY siapkan lirik dia. Itulah dia dapat tajuk Panggilan Pulau. Dia berada pada track pertama. Idea tu memang idea dia Panggilan Pulau tu. Bukanlah Ujang punya idea aku nak ni Panggilan Pulau. Tak ada. Itu mana LY sendiri yang create dia punya story dia. Berdasarkan tu. Sebab saya pun masa tu mula minat lirik yang macam mana dia zaman tu kan. Saya akan cerita dekat LY, jadi LY dia fulfill apa yang saya nak. Lepas tu saya tengok, menarik. Kan. Itulah kisah lagu Panggilan Pulau. Tapi heavy lagu ni Lagu heavy lah. Dua-dua tu pun Nirwana tu pun dia macam tu. Tapi tu pengaruh Defender sebenarnya. Defender. Ujang dia buat Defender. Waktu dia pun dulu masa dia jadi pemain gitar kan, masa dia main gitar dalam band tu dia main lagu seruan apa semua. Dia memang gitaris jugalah. Hebat Ujang tu. Hebat dia. Cuma tak nak main je kan.
Apa kata kita panggil dia suruh main dia lepas ni kan. Satu hari nanti kita panggil dia. Kalau ada konsert exist nanti kan, belanja lah satu kan. Belanja satu, main gitar je. Gitar nyanyi sekali lah. Dia pun boleh nyanyi kan. Dia nyanyi boleh. Terror tu. Berbakat. Menarik kisahnya ya. Maknanya sebenarnya kalau tanpa YouTube channel ni kita tak tahu kebolehan Ujang ni. Dan ahli-ahli lain kita tak tahu kan. Jadi kita kongsikan mana sikit-sikit tu, kita bagi benda ni tercatat dalam ingatan. Contoh kalau tak mungkin ada yang mungkin tak ada info tentang album tu, mungkin dia tak beli zaman tu. Mungkin kadang-kadang masa zaman tu dia berminat tapi dia kanak-kanak lagi. Kanak-kanak mana ada modal nak beli album kan. So, jadi sekarang ni diorang ni dah besar. So diorang rasa diorang dekat dengan Exist. Dia follow Exist tapi ada album yang zaman dulu-dulu dia tak mampu beli ke tak dapat beli sebab masa tu kanak-kanak kan. So jadi apa pun kita kongsikan maklumat dekat sini. Jadi supaya dia pun tahu lagu Panggilan Pulau tu Ujang. Lagipun maklumat yang kita share apa semua ni kan, dia sebenarnya abadi tau. Abadi ya, betul. Dia akan kekal selamanya sehinggalah dunia ni habis kan. Dia ada lagi. Itu yang gunanya. Yang penyimpan fizikal macam hari tu jumpa kat JB tu. Dr. Rizal. Tu antara orang tu saya jumpa tu dia pun masa tu lepas raya kan. Jadi sempat jumpa Dr. Rizal. Dia minta untuk betulkan kulit album yang salah. So jadi saya terpaksa cancel Makna saya dekat dalam album tu makna jadi sessionist untuk Shah. Saya jadi sessionist untuk saya. Dalam gambar lah, bukan masa main tu. Jual muka aja maknanya. Dalam gambar tu saya session untuk Shah, Shah session untuk saya. Jadi sebab tu kalau keluar tu dekat kulit album, gambar saya, nama Shah. Gambar Shah, nama saya. Shah, you look so funny. Gambar macam tu. Itu lah. Jadi saya bertahun-tahun session untuk Shah dekat kulit album tu. Okey. Tapi itulah, itu kita pasal tadi tu keabadian tu kan, dokumentasi ni, apa punya kita punya konten ni kan, YouTube konten ni. Sebenarnya bila dah buat macam ni, setelah beberapa episod ni kan, saya baru sedar sebenarnya. Kan soalan makin banyak kan, orang makin tahu apa semua. Berbanding awal-awal tu kan, soalan pun tak ada apa sangat. Dan kita banyak menjawab soalan je sekarang ni. Soalan. Bagus juga, kita suka. So jadi hari ni pun ada soalan. Ada soalan, kita akan jawab. Okey, sesi menjawab soalan lepas ni. Sesi menjawab soalan lepas ni Cuma saya nak kongsi bahawa peminat-peminat sebenarnya bukannya yang mendengar Exist time masa tu dia kecil ke apa remaja. Ada juga peminat yang generasi baru sebenarnya. Generasi baru. Itu kita tak sangka. Macam mana saya generasi yang berlainan daripada Allahyarham P. Ramlee. Tapi saya minat P. Ramlee. Kan? Dan kita dig pasal P. Ramlee kan. Kita obses, kita korek apa cerita dia. Dan macam itulah apa yang Dr. Rizal buat dekat dia punya Discord tu kan. Sebenarnya satu benda yang bagus, satu benda yang amat kita hargai sebenarnya. Sebab dia simpan info-info tu. Sebab kalau macam kita dengar lagu-lagu Allahyarham P. Ramlee, kita dengar lagu ada bongo, ada gitar, kan, ada bunyi accordion apa. Tapi kita tak tahu siapa yang main tu. Betul. Sebab benda tu tidak tak tulis, tak dicatatkan. Jadi cuma kita tahu yang nyanyi Allahyarham P. Ramlee, kita nyanyi Allahyarham Saloma kan. Jadi dekat situ tidak dicatatkan. Sayang. Dan mungkin orang-orang yang tahu secara mutual pun dah meninggal dunia. Betul. Saya macam saya dapat tahu antara orang lama yang banyak tahu sejarah-sejarah seni ni, antaranya Allahyarham Datuk Ahmad Daud. Dia ni memang boleh katakan macam kutub kana lah untuk industri zaman tu. Tapi dia dah tak ada, sayang banyak. Sayang juga. Jadi kalau orang-orang yang kemudian ni mungkin, kalau yang ada pun mungkin tak begitu tepat, tak begitu jelas sebab dah berusia kan. Dia dah berlapis generasi tu. Berlapis generasi. Ni daripada mulut kepada perawi ni kepada tu. Jadi nanti dah jadi palsu pula kan. Banyak yang doif nanti. Maudu. Jadi macam tu lah. So jadi kita
kongsikan Kongsi. selain menyampaikan sejarah ni semua, Dr. Rizal kat sana, kita ada Lowland Headwood. Betul. Ramai lagi kawan-kawan kat sana. Terima kasih lah semua diorang ni semua buat benda-benda yang membantu industri muzik. Sebenarnya dia membantu juga pemuzik yang terlibat tu. Yes. Kan? Macam pemuzik-pemuzik bila ditumbuhkan RPM contohnya kan. Diorang pun yang ada dah tak ingat muzik tu kadang diorang yang main, jadi dia nak confirm balik, ada contact balik dengan Dr. Rizal kan. Jadi dia nak bukti tu dalam bukti. CD tu dia yang main rupanya. Aku dapatlah hasil untuk dia. Saya jumpa Dr. Rizal tu, dia ceritakan yang dia ada koleksi lebih kurang 3,600 CD tu. Semua termasuk CD kaset lah kan. Jadi semua tu dia modal sendiri. Dia simpan. Dan yang paling saya terkejut tu, dia yang CD yang dia suruh saya cancel yang salah tu. Dia cakap dia beli CD tu RM200. Maknanya beli sekarang lah tu. Dia bukan nak beli zaman dulu. Dia modal sekarang. Mana yang sekarang dia dapat tu, mana dia beli tu daripada orang lain RM200 harga dia. Jadi zaman tu harga CD mungkin cuma RM40. Tapi zaman yang dia buat dah 200. Dan mungkin saya dengar lagi ada lagi yang orang jual dengan harga yang dah berkali lipat lah katanya. So, jadi benda-benda ni dah jadi susah untuk didapati. Dia membantu musician. Sebab saya pun perasan juga kalau Dr. Rizal ni dia up kan. Lepas tu dia ada tag musician yang terlibat. Dia kata, nanti ni tolong pinjamkan ni CD ni, pinjamkan. Dia nak ni guna untuk dia nak submit kepada RPM tu kan, dan sebagainya. Untuk dia punya collection tu. Untuk pengesahan macam mana kan. Itulah. Itu jadi antara kebaikan-kebaikan lah. Kebaikan mendokumentasi ya. Alhamdulillah. Adalah orang kata pahala sikit lah untuk dia kan. Walaupun dalam minat-minat hiburan ni adalah kebaikan yang dia buat ni. Samping tu ilmu untuk masa depan kan. Untuk pengkaji-pengkaji muzik, mungkin student-student ni muzik. Okey, kita jawab soalan Okey, soalan pertama ni. Saya ada 2 soalan. Ini soalan daripada Wan Firdaus Shah. Soalan pertama dia, lagu Usah Tinggal Daku Kekasih ada dalam album Exist yang mana? Saya ada semua album Exist, tapi tak jumpa pun lagu tu. Soalan yang pertama. Soalan dia yang kedua, saya juga pernah dengar lagu Hanya Nyanyian Dalam Sepi versi Exist. Ada sedikit perubahan dari versi asal. Boleh cerita sikit macam mana boleh rekod lagu ni? Okey. Lagu Usah Tinggal Aku Kekasih ni, sebenarnya lagu ni adalah salah satu lagu yang kita dapat untuk projek album Diamond Gunung Berapi. So jadi apabila telah dikumpulkan lagu-lagu yang terdapat dalam album Diamond Gunung Berapi, walaupun kita dah rilis dengan 12 track, kita ada rekod ekstra lagi sebenarnya. Ada mungkin 14 ke 15 track. Termasuklah lagu Hanya Kerana Dia. Hanya Kerana Dia pun sebenarnya projek untuk Diamond Gunung Berapi. Jadi waktu tu lagu tu saya reservekan bila saya rasa kalau masuk dalam album Diamond Gunung Berapi, dia lagu tu ada kekuatan tersendiri. Jadi saya rasa sayang nanti dia jadi macam terketepi lah kan maksudnya. Jadi macam sayang sangat, lagu LY tu sangat bagus kan. So jadi lagu ni tidak dimasukkan dalam album Diamond Gunung Berapi, tetapi kita simpan. Tapi tiba-tiba pihak BMG masa tu dia nak buat satu compilation Time Highway Radio ke apa macam tu lah kan. Dalam compilation tu jadi rupa-rupanya A&R tu masa tu Cik Mok lah. Cik Mok tu dia kata lagu ni bagus, boleh jadikan untuk killer track untuk projek THR tu. So jadi maknanya pihak BMG ambil lagu tu. Dan keluarkan dalam album kompilasi THR tu. Jadi lagu tu terdapat dalam album kompilasi tu dan video klipnya dibuat. Itu salah satu yang kita minta lah buat video. Sebab zaman tu dah mula mesti nak ada video klip. Jadi lepas tu lagu Hanya Nyanyian Dalam Sepi tu dia adalah salah satu lagu yang ada buat satu lagi compilation. Tak salah saya album yang itu ke yang lain lah. Saya tak pasti. Tapi Hanya Nyanyian Dalam Sepi ni sebab hasil perbincangan
Masa tu cari satu lagu lama untuk buat cover version katanya. So jadi bila fikir-fikirkan waktu tu, daripada situ hasil perbincangan entah macam mana terpetik pula lagu tu kan. Jadi kita pun buat. Siapa yang petik? Itulah hasil bincangan dengan A&R dekat BMG zaman tu lah kan. Dengan Cik Mo, dengan Pak Aziz semua. So pilih lagu tu, okey cuba exist buat. Lepas tu, masa tu salah saya, ada yang mula buat lagu 60-an, di-rockkan pun ada zaman tu kan. Lepas tu merembet pula jadi rock 60-an apa lepas tu. Maknanya bermula daripada album ni lah sebenarnya. Sebab jadi macam ada pula tarikan. Rock 60-an katanya. Macam tu. Ekspedisi mulakan. Ekspedisi mulakan juga. Dekat situ pun itu yang dia ada macam scan, dia ada buat lagu rock 60-an. So jadi yang kita orang masa tu ambil lagu 80-an tu. Jadi ni semua jadikan macam eksperimen, macam lagu mana yang pergi bagi diorang kan. Sebab itu projek-projek antara A&R dekat record company, mungkin dia try yang ini ambil lagu 70-an, yang ini ambil lagu 80-an. Dia nak tengok yang mana yang boleh pergi. Masa sebab zaman tu tahun 90-an. Takkan nak buat lagu 90-an. Betul. Itulah kisahnya. Saya harap dapat menjawab soalan daripada Wan Firdaus Shah. Satu soalan saya. Rasanya album kompilasi THR tu Dr. Rizal ada? Saya tak pastilah, Doktor. Nanti kita tanya dia. Mungkin dia ada, mungkin tak ada. Sebab, tapi dia dah bagi tahu saya album Hari Raya Mulia tu dia tak ada. Yang Aziz ada terlibat tu, ada Spider semua. Mana tak cukup teru ni. Nanti kita try usahakan kalau ada. Okey. Kita usahakan cari di MCOP Mall nanti ya. MCOP Mall. MCOP Mall, MCOP Strength tak ada MCOP Mall ada mungkin. Gitu Okey. Terusnya. Soalannya daripada Nyabung Group. Nyabung Group ni. Nyambung ayam ah. Tak tahulah dia sabung apa ni. Lepas tu bang, cerita dong tentang konser Exist Sukma tahun 1992. Waktu bawakan lagu Sebelum Terlewat, Alung mau solo guna gigi. Di video minit 1:48, Alung ajak Bang Musa untuk mendampingi Alung solo gitar Sebelum Terlewat bertiga bersama Mamat. Hihihi. So jadi benda tu secara spontan. Sebenarnya mungkin dia kata dekat konsert Sukma tu tahun 1992. Yang saya ingat lah kan, kalau saya tak salah, yang bertiga berbaris tu dekat ni kot Dataran Merdeka. Antaranya lah saya rasa. Yang itu pun Alung ada pakai gigi juga. Kan. Jadi antara dua tu lah. Jadi maknanya secara spontan. Saya pun tak tahu entah bila Alung berlatih. Tak plan. Tak, saya tak nampak Alung praktis main gitar pakai gigi ni. Tiba-tiba masa show tu dia dah main pakai gigi. Kat bilik Mungkin dia try masa kita orang tak ada seorang-seorang kan, dia try Jadi hebat Alung, dia boleh solo lagi. Kalau lagu Sebelum Terlewat tu dia boleh solo pakai gigi. Harap-harap nanti bila kita buat showcase akan datang ni, Alung buat yang tu. Kita request mengimbau kenang. Mana ada orang request lagi. Cakap Alung buat solo pakai gigi. Kan? Itulah. Harap dapat dah jawab untuk Nyabung Group tadi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Okey, lepas tu soalan daripada Bukhari alias. Dia kata lagu Pasrah itu memang sedap dan gorengan solo gitarnya memang syahdu juga. Ada plan tak untuk main semula lagu itu pada konsert reunion akan datang? Pasrah sedap lagu. Okay. Saya tak pasti ni lagu ciptaan Nur Hadi. Kalau katakan klik semua kata on, saya on lah. Sebab bagi saya terlalu banyak seleksi lagu yang nak dipilih. Sebab nanti orang ni kata main lagu ni, si Anu kata main lagu itu. Jadi kita try main lagu yang paling banyak diminta untuk dimainkan sebenarnya. Jadi kalau orang kata main lagu ni, kita try fulfill. Sebab kita nak buat supaya audience happy. Kita fulfill apa yang dia hajati. Macam itulah. Terima kasih Bukhari. Harap dah terjawab dekat situ. Dan inilah yang akan terjadi nanti berdasarkan pemilihan. Kalau banyak kata nak main lagu tu, kita main. Dia sebenarnya krisis pemilihan ni sebenarnya ada dua. Macam contoh konsert SERS akan datang ni kan. Ada dua SERS sekarang.
Search yang belah Nasir ni kata dia akan main lagu-lagu yang famous. Sebab peminat rata-ratanya umur 40 tahun ke atas, dia nak lagu-lagu yang familiar dan senang nyanyi, sing along semua. Manakala Kid Din punya Search, dia kata dia nak main lagu-lagu yang jarang dimainkan, lagu rap. Yang mana kalau saya sebagai peminat kental Search, saya akan pilih yang Kid Din. Pasal dah boring dah dengan Dah banyak kali. Madu. Dah banyak kali dah. Boring dah Isabella latih lah. Yelah. Yang itulah. Jadi exam pun sama. Cita rasa. Jadi sebaiknya nyanyi semua. Nyanyi semua. Kan? Tapi time tu tak cukup kadang kan. Time tak cukup. Kita akan okey. Itulah salah satu idea okey. Betul. Okey, ini daripada Muhammad Airul. Ni member Airul. Airul Eid Mubarak untuk Brother Mus and Brother Roko. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Roko Mubarak. So itu soalan dia ucapan je lah. Ucapan. Okey, seterusnya ni daripada Mon Kruger. Mon Kruger? Mon Kruger ni dia lain sikit. Ni bukan untuk ini, dia kata baru nampak rambut Baroko. Handsome rupanya dia ni. Handsome. Lelaki perempuan tu? Mon Kruger ni tak tahu. Muka perempuan tu. Alhamdulillah. Nama Mon. Alhamdulillah. Terima kasih. Mon lah. Mungkin. Tapi saya ucapkan terima kasih lah. Sebenarnya handsome tu semua tu anugerah Allah Ta'ala. Yelah. Saya tak nak riak ke apa ke. Sebab saya tak minta semua tu. Tapi memang orang dah nampak dah handsome. Kena tunjuk rambut lah kan macam tu. Boleh. Tak boleh. Saya kena tunjuk topi. Topi. Topi saya nampak. Topi ni kita kena pakai. Kena pakai macam tu. Sokong kerajaan. Yelah. Kita jangan lawan kerajaan. Jangan. Ini cara sokongan saya terhadap kerajaan. Yelah. Kita jangan lawan kerajaan. Jangan. Jadi terima kasih. Mohon Okey, seterusnya daripada SJR Band Crew. Okey. SJR Band Crew dia tanya, "Bang, nak tahulah di sebalik jalan cerita lagu Diamu Gunung Berapi sikit." Okey, Diamu Gunung Berapi ni boleh cerita sikit ke? Sikit je lah. Nanti panjang, nanti kupas lain time. Tu lah sikit. Cerita dia sebenarnya kalau yang lebih faham sebenarnya penulis lirik dia lah, Kak Absah Hasan. Bukan. Kak Absah ni dia memang lirisis yang label dia atas. Dia sebaris dengan Arwah Lolo semua kan. Dan saya sendiri suka banyak lirik-lirik yang dia tulis. Dan saya jadikan referen. Sebab dia buat lirik dengan penggunaan bahasa dia yang betul. Makna dia macam kalau cikgu bahasa tu level-level dia. Kak Absah ni. So, jadi masa tu Lagu ciptaan siapa lagu? Lagu ciptaan Syahri Amri. Lagu Diamu Gunung Berapi. Okey, cerita dia macam ni. Lepas saya dapat melodi lagu Diamu Gunung Berapi ni, sebenarnya waktu tu saya tengah minat gila dengan lagu Kembali Terjalin. Seperti mimpi cuma seketika. Saya jadi macam aku gila sangat lirik ni lah, lagu slam tu kan. Sebab tu aku macam pernah rasa macam lagu slam yang ini aku paling suka. Lagu Kembali Terjalin tu kan. Jadi dekat situ aku tengok lirik dia, Absah Hasan. Bukan cacalan. Jadi waktu dapat lagu Diamu Gunung Berapi ni, melodi dia, saya tanya Abang Syahri kan, lagu ni abang siapa buat lirik? Entah, suka tingkau lah kata dia. Jadi saya pun masa tu cakap dengan pihak management, boleh tak bagi lirik lagu ni dekat Absah Hasan? Saya harapkan satu benda yang keluar yang macam Kembali Terjalin kan. Sekali buat dapat. Saya tengok lirik dia yang itu kan. Jadi bila saya dapat, saya tengok ini kisah ketuhanan. Saya mengharapkan satu kisah perasaan, cinta macam tu kan. Tapi dia ketuhanan. Jadi saya ada minta dia kalau boleh ubah beberapa kata. Dia kata okeylah nanti. Jadi bila dia buat tu, dia ubah sedikit kata dan saya ada modify sikit-sikit jugalah sebenarnya dekat lirik lagu tu. Tapi saya tak masuk share. Macam tu. Tapi saya kekalkan lirik tu sebagai ciptaan dia. Sebab saya ubah tu, saya tukar 1-2 words je. Macam dekat
kalau ada satu lirik dekat dalam tu dia cakap aku kini kan. Dia cakap dia punya words tu lain tapi aku tukar dekat perahu tidak berdayung macam tu kan. Kalau dia punya sebelum tu dia perahu tidak berdayung, saya tukar perahu tidak bersau ke apa macam tu lah, sedikit modification je. Sebab saya tengok mana yang lebih lebih cocok lah kan, sebab dia cerita perahu kan. Kalau nak perahu ni kalau nak pergi laut dalam susah nak lepas kan. Jadi saya fikir memang dia agak abstrak dekat situ kan, tapi saya pun tak melampau lah, ubah sikit je sangat kan pada saya. Jadi saya pun pula jenis bukan orang yang jenis kalau ubah satu dua perkataan saya nak masuk share. Tapi ada yang penulis lirik ataupun yang macam tu. Dia ubah satu perkataan ke dua perkataan dia masuk share. Pada saya tak adil. Kau hanya ubah satu dua perkataan lepas tu ubah tanpa kebenaran lah tu. Ubah tanpa kebenaran, tapi bila ubah pula bila kita buat tengok nama dah kongsi. Aduh. Kan. Mana tak adil lah pada saya, sebab cerita tu penulis lirik tu dah buat. Saya pernah juga ada buat lirik untuk kumpulan Mega kan. Masa tu Mega yang Rahmat dengan band member line up yang baru lah. Saya buat cerita tu tapi Rahmat ubah banyak juga tau. Maknanya cerita tu berubah sikit daripada cerita yang saya buat. Tapi Rahmat tak masuk share. Jadi saya cakap, Rahmat, kenapa tak masuk kan? Cakap cerita ni banyak. Tak apa rasa. Itu dia kan. Jadi mungkin kerana tu dia murah rezeki lah Rahmat. Murah rezeki. Rahmat tu banyak juga membantu saya, termasuk dia lah yang mula-mula dapat Gaizat. Tapi akan datang nanti kita cerita lah. Okay. So jadi kat situ kita dah jawab dekat sampai dekat tu jalan cerita Diamond Gunung Berapi. Dia cerita pasal ketuhanan. Tentang seseorang dengan kehidupan dan macam mana waktu tu. Tapi sehari tu bagi humming je lah. Dia hum je melodi. Tapi yang jadikan cerita tu tak besar. Sedikit kongsian pasal sehari Sebenarnya member kita hari tu yang MJRK tu, dia baru jumpa sehari 2 hari lepas. Dia bawa dia punya anak buah. Dia hampir nak potong kaki kencing manis. Dan dia suruh war-warkan bahawa sehari sekarang ni dia jadi perawat kencing manis. Kencing manis antara yang proven lah. Proven. Sebab dia kata memang orang datang ramai dekat kedai mamak ni. Dia tak tahu lah, mana Allah bagi dia kelebihan untuk mengubati. Tak tahu takkan nak panggil dia bomoh tak kan. Bukan. Dia bagi ubat. Dia bukan ni apa semua tak ada. Dia bukan jampi-jampi tak ada. Betul. Dia pun jenis seikhlas hati. Saya tengok daripada apa yang dia buat, ramai yang kata memang terbukti berkesan. Jadi kalau ada siapa-siapa yang hadapi masalah kencing manis ke apa ni, cubalah cari orang yang hebat buat lagu tu, dan dia juga ada sedikit preskripsi untuk perubatan tu. Yes. Ini kita tanggungjawab sosial saya lah. Saya sampaikan kepada channel ni. Okey, itu saja. Itu saja Okey, rasanya sampai situ dulu. Sampai situ saja. Soalan-soalan lain kita akan simpan untuk bawa ke minggu-minggu depan ya. Banyak sangat ni soalan ni, nanti kalau jawab nanti Roko marah, dia cakap lebih minit kata dia. Bukan saya marah, Ujang marah. Ujang marah. Ujang marah dia. Saya marah Roko. Sebenarnya Ujang kata, "Alang kau tak payah setengah jam kan. 15 minit sudah. Masuk iklan satu sudah." Itu kata Ujang. Tapi bila kita dah buat, kita dah cuba betul 15 minit. Selalu terlajak dan sebab dia steam tak sampai. Betul. Jadi dia nak kena panjang tak? Panjang juga. Apalah, biarlah panjang-panjang lah kan. Makan memori phone, makan lah kan. Makan lah. Lepas tu ada yang pula suruh kita syuting kat luar tu. Ada yang syuting kata, "Bang, tu belakang punya background merah tu tak menarik." Hari ni kita tak adalah merah sangat. Kita ubah terus. Hari ni ada keyboard semua kan. Ada keyboard semua. Kat bilik Along kita buat ni.
Ni Along tak tahu ni. Along tak tahu. Dia bawa balik Bawa balik. Tengok dia kat Perlis kemarin lagi gaya pakai gitar Raya Sakan. Video klip pun. Raya Sakan. Raya So Sakan. jadi ada yang suruh syuting kat luar ni. Ni apa cerita syuting kat luar ni? Cuba. Syuting kat luar ni. Kita ni pun YouTuber baru nak up kan. Jadi belum lah ada modal apa semua. Sebab apa tadi? Kita punya genset kita. Genset. Kat luar nak kena ada genset. Genset. Nak bawa kamera semua. Boom, mic apa semua. Kalau buat malam nak kena ada lighting. Lighting. Leceh. Betul. Walaupun dia kata buat lah kat kedai mamak. Kedai mamak bukan tak boleh. Mamak tu marah. Kita dah try buat. Mamak tu marah sebab apa? Dia nak masuk. Dia nak masuk. Kata saya pun suka agak. Oh, amak. Payah macam tu. Jadi, buat masa di sini dulu. Mungkin ada nanti sesi lain. Nanti kita buat di luar. Mana kita dah meningkat sikit, kita akan buat dekat luar. Bukan luar studio je. Bukan. Luar negara kita target. Luar negara. Kita pergi Turki. Kita shoot dekat atas belon. Turki Turki lah, Turki. Okey, jadinya sampai di situ saja episod kita pada kali ini. Semoga anda semua terhibur. Ada soalan apa semua, type lagi. Kalau ada puji-pujian, puji lagi. Kita terima saja. Okey, sampai jumpa lagi. Bye-bye.